المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحسن المبدع المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي التعالي البار التواب المنتقم العفو رؤوف المالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد المخلوقات كسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا قد
يا وجه السرور صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكسير وغالي أنت مصباح الصدور صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم فقنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا إلى صراطك المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا يا أرحم الراحمين اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان آمين يا رب العالمين. Apa khabar sidang penonton sekalian? Selamat pagi, sabahul khair, good morning diucapkan kepada sahabat-sahabat penonton setia rancangan soal jawab agama nombor 1 di Malaysia. Tidak lain tidak bukan, tanyalah Ustaz biar tahu, jangan keliru. Alhamdulillah, pertama-tamanya sama-sama kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izinnya Allah Subhanahu wa taala memanjangkan usia kita, memberikan peluang untuk kita terus hidup di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala ini. Tidak lain dan tidak bukan, salah satu tujuannya adalah untuk kita menta'abbudkan ataupun menghambakan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan amal kebajikan sebanyak-banyaknya dan meninggalkan seboleh-bolehnya amal keburukan dan juga kemungkaran. Mudah-mudahan setiap apa yang kita lakukan, setiap apa yang kita kerjakan menjadi satu saham pahala ibadah buat kita bersama untuk kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala di negara akhirat kelak insya-Allah. Bertemu lagi kita untuk episod 9 Februari 2023 bersamaan dengan 18 Rajab 1444 Hijrah, hari Khamis. Mudah-mudahan setiap pekerjaan yang kita lakukan pada hari ini dipermudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Jadi kita bertemu lagi pada hari ini untuk kita teruskan lagi pengajian kita, pembelajaran kita, menambahkan ilmu kita menerusi rancangan Tanyalah Ustaz, dan insya-Allah pada pagi ini menerusi silibus tafsir Al-Quran. Kita akan meneruskan lagi untuk edisi yang berikutnya, kesinambungan pembelajaran kita menerusi surah As-Saffat ayat 58 hingga 61. InsyaAllah mudah-mudahan pertemuan kita pada pagi ini dengan kita membuka kitab suci Al-Quran ini menambahkan lagi berlipat kali ganda pahala buat kita bersama insyaAllah. Jadi sebarang soalan yang ingin diajukan pada pagi ini boleh untuk terus berhubung dengan kami di talian 1-800-881677 ataupun menerusi laman media sosial rasmi kami di Facebook Tanyalah Ustaz TV3, dan insyaAllah untuk menjawab soalan-soalan tersebut bersama dengan saya pada pagi ini ahli panel. Siapa lagi yang tidak lagi kita orang kata apa, tak perlu nak perkenalkan lagi, siapa lagi, tidak lain tidak bukan Al-Fadhil yang berbahagia, Al-Fadhil Ustaz Muhammad Rozi bin Muhammad Raja. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur. Tak tersasyul pagi-pagi. Nak habis-habis rejak ni. InsyaAllah sidang penonton sekalian, kita teruskan pembelajaran kita pada pagi ini dengan meneruskan dengan mendengar sedikit orang kata mukadimah pada Al-Fadhil Ustaz untuk kita diperdengarkan baik-baik ayat daripada 58 hingga 61 daripada surah As-Saffat ini. Tafadhal masykur Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah
wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Terima kasih Cak Da'i Luqman kita, alhamdulillah tersyasyul dia. Sebelum itu, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma barik lana fi bukurina hadzal yaum. Ya Allah, berkatilah kami semua pada pagi ini, berpagi-pagi kami seharian hari ini, amin ya rabbal alamin. InsyaAllah seperti yang telah dimaklumkan tadi, kita sama-sama membuka surah As-Saffat, ya, ayat yang ke-58, insyaAllah berada pada juz yang ke-23, insyaAllah, ya. Dia berada pada surah yang ke-37 selepas surah tu Yasin. Kita mulakan dengan tarannum bayati, insyaAllah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين إن هذا لهو الفوز العظيم لمثل هذا فليعمل العاملون صدق الله العظيم. Alhamdulillah, Allah berfirman selepas kita memohon, aku mohon perlindungan ya Allah daripadamu, daripada kejahatan syaitan yang direjam. Dengan nama Allah Tuhan yang Maha Pemurah lagi Maha Pengasih. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala merakam apa yang akan diucapkan oleh ahli syurga. Kata mereka, kemudian ia berkata kepada rakan-rakannya yang sedang menikmati kesenangan di syurga bersama-sama. Apa kata dia? Bukankah kita setelah mendapat nikmat-nikmat ini tidak akan mati lagi? Kata mereka, ya. Selain dari kematian kita yang terdahulu, dan kita juga tidak akan terkena siksa, pada ayat yang ke-59. Ayat ke-60 pula kata Allah Subhanahu wa taala merakam lagi kata-katanya, sesungguh-sungguhnya nikmat-nikmat kesenangan syurga yang sedemikian itu ialah sebenar-benar pendapatan dan kemenangan yang besar. Yakni ayat yang ke-61, untuk memperolehi kejayaan yang seperti inilah hendaknya orang-orang yang beramal melakukan amal usahanya dengan bersungguh-sungguh di dunia. InsyaAllah. Jadi saudara sekalian, itu sekadar permulaannya, di mana kita telah pun diperdengarkan alunan Tarannum Bayati daripada surah Saffat ayat 58 hingga 61, dan juga sedikit secara terus ataupun secara ringkas berkaitan dengan maksud-maksud di sebalik ayat tersebut. Jadi kita akan teruskan perbincangan kita, namun sebelum itu kita nak berhenti berehat seketika. Jangan ke mana-mana, teruskan kekal bersama dengan kami. Tanya Ustaz biar tahu, jangan keliru. Kembali sebentar sahaja lagi, insya-Allah. Alhamdulillah, saudara sekalian, kembali kita bertemu pada pagi ini. Rancangan Tanyalah Ustaz biar tahu, jangan keliru. Sama-sama pada pagi ini kita direzekikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebenarnya bila kita dapat membuka lembaran
naskah Al-Quran kita, dapat kita melihat setiap huruf Al-Quran itu sebenarnya satu rezeki daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan alhamdulillah pada pagi ini kita teruskan lagi pembelajaran kita menerusi surah yang ke-37 daripada Al-Quran, iaitu surah As-Saffat, daripada ayat 58 insya-Allah hingga ke ayat 61 pada pagi ini. Ada sebarang soalan yang ingin diajukan, boleh terus berhubung dengan kami di talian 1800-881-677 ataupun menerusi laman media sosial rasmi kami di Facebook Tanyalah Ustaz TV3. Jadi insya-Allah tadi kita telah pun diperdengarkan bacaan daripada ayat 58 dan juga 61. Kita nak teruskan lagi pembelajaran kita dengan mentadabbur ataupun membedah dengan lebih mendalam ayat-ayat yang telah pun dibacakan oleh Al-Fadhil Ustaz Rozi kita sebentar tadi. Jadi Ustaz, kita teruskan Ustaz untuk tadabbur ayat 58 Ustaz. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita telah selesai baca tadi, ya. Tersasul juga. Masya-Allah, tabarakallah. Kata Allah Subhanahu wa taala ayat yang ke-58, seperti kita dengar Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afama nahnu bimayyitin," ya. Ini seperti kita sebut tadi merakamkan ucapan ahli syurga, ya. Dengan arti then are we not to die? Dia tanya kita kan. Apabila ahli syurga masuk ke dalam syurga yang kita tahu dari Jannatul Firdaus seterusnya, ada berapa pintu syurga? Ada 8 pintu dan salah satu daripadanya tidak akan dimasuki melainkan oleh orang-orang yang berpuasa. Masya-Allah, tabarakallah, pintunya nama Ar-Rayyan, ya. Maka pertanyaan ini hadirin hadirat rahimakumullah, satu pertanyaan bukan kerana tidak tahu, bukan kerana mereka tak tahu, ya. Kalau kita merujuk kepada tafsir seperti Ibnu Katsir dan sebagainya, mereka tahu, tetapi melainkan pertanyaan yang sangat terharu. Satu keadaan rasa masya-Allah tabarakallah luar biasa nikmatnya. Ada satu riwayat, ya, yang menyatakan bahawa setelah ahli syurga berada dengan tenteram, seronok, berada dengan keadaan yang cukup gembira. Di mana? Dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Dan ahli neraka pun dimasukkan ke dalam neraka, na'udzubillah min dzalik. Kita mohon Allahumma adkhilnal jannah bighairi hisabin. Ya Allah, masukkanlah kami ke dalam syurga tanpa hisab. Amin ya rabbal alamin. Wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Dan kami mohon ya Allah, lindungi kami daripada azab-Mu ya Allah, kesengsaraan, dan juga daripada api neraka-Mu ya Arhamar Rahimin. Ahli neraka masuk ke dalam neraka menderita dengan azab neraka, na'udzubillahi min dzalik. Waktu itu datanglah malaikat. Datang malaikat atas perintah Tuhan, membawa mati, membawa kematian, dan diberi bertubuh sebagai seekor domba. Domba ni apa? Kambing. Kambing. Kita perbanyakkan bahasa kita. Lalu hadirin hadirat rahimakumullah, dibawa ke tengah-tengah medan yang luas, terletak di antara syurga dan juga neraka, ya. Maka pada waktu itu dipanggillah segala isi syurga dan segala isi neraka. Kemudian disuruh mereka melihat apa yang akan berlaku. Lalu hadirin hadirat rahimakumullah, malaikat tersebut, ya, memotong leher kambing tersebut. Dipotonglah leher kambing tersebut. Lalu dia mati. Kedengarlah, waktu itu dengarlah suara malaikat, ya. Apa malaikat berkata, sejak sekarang mati tiada lagi. Bermula daripada sekarang ni tak ada lagi mati. Jadi mendengar itu timbullah pertanyaan ahli-ahli syurga seperti yang dirakamkan tadi. Apakah kami tidak akan mati lagi? Ya. Bertanya dengan rasa kagum sebenarnya. Rasa kagum, bertanya dengan satu perasaan syukur, satu perasaan gembira. Macam mana kita nak tadabbur hari ini? Kita nak tadabbur ni macam mana? Kita nak tadabbur hari ini, kalau kita dapat satu anugerah, kita tanya, sungguhkah saya dapat ni? Dah ada depan mata dah. Sungguhkah saya menang ni? Sungguhkah saya dapat juara ni? Sungguhkah hadiah ni untuk saya? Dah tertulis dah. Untuk Da'i Luqman contohnya. Tapi tanya lagi, ayah-ayah, ibu-ibu saya yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini mak saya menonton, ayah menonton, adik-adik semua, kaum kerabat, sahabat handai, ya, maklum, pak ngah, pak cik dan sebagainya yang sedang melihat kita. Hadiah tu memang sampai depan kita. Kita boleh tanya lagi orang yang hantar tu, ya, betul ke ni untuk kita? Itu kita nak faham dia. Jadi itulah pertanyaan apabila ahli syurga lihat nikmat yang cukup dahsyat.
Begitu juga berkenaan dengan ahli neraka. Apabila mereka mendengar suara tersebut, bertambahlah kesedihan. Na'udzubillah min dzalik. Ya Allah, kami banyak dosa. Ya Allah, kami banyak kesalahan, kesilapan, kekhilafan. Ampunkan kami ya Allah, ya. Kami manusia yang lemah ya Allah. Jadi ahli neraka bertambah-tambah kesedihan mereka bila dengar ahli syurga tanya macam tu, ya. Kerana bila sampai masa di dunia, apabila penderitaan sampai kepada peringkat kemuncak, ya, maka pada waktu itu dengan mati habislah penderitaan tu. Mati habis. Akan tetapi sekarang di neraka, betapa sakit pun penderitaan, ya, betapa lama pun penderitaan, dia tidak akan terlepas dengan mati lagi. Kerana apa? Mati dah tak ada lagi. Itulah kita bicara pada ayat yang ke-58. Allahu Akbar. Jadi sidang betul sekalian, ianya sebenarnya memberikan satu tamparan kepada kita semua, sebab kita kadang-kadang tak tahu berapa banyak dosa yang kita lakukan kepada Allah SWT, namun dalam masa yang sama juga memberikan peluang untuk kita segera bertaubat. Kerana apa? Kehidupan di akhirat itu adalah kekal abadi, tidak ada lagi kematian selepas itu. Mudah-mudahan memberikan satu pencerahan kepada kita daripada ayat 58 surah As-Saffat ini, insya-Allah. Jadi sidang betul sekalian, Ustaz, kita nak teruskan perbincangan kita pada pagi ini. Mungkin kita nak teruskan dengan meraihkan soalan daripada sahabat-sahabat penonton kita, insya-Allah. Adakah soalan sudah pun tersedia? Kita nak menantikan signal daripada produser kita. Belum? Okey. Ada. Soalan yang pertama, alhamdulillah, soalan yang bertuah daripada saudari Alshal. Assalamualaikum Ustaz Na'i. Waalaikumsalam warahmatullahi. Merujuk ayat ke-58, maka apakah kita tidak akan mati? Adakah ayat ini menyatakan tidak akan mati membawa maksud ahli syurga terkenang nikmat Allah berikan pada mereka kerana terselamat dari neraka untuk menikmati kehidupan dan kenikmatan di syurga sampai bila-bila? Adakah orang-orang yang masuk ke syurga adalah kerana dengan rahmat Allah, bukan kerana amal ibadat mereka semata-mata? Mohon Ustaz jelaskan. Terima kasih. #biar tahu, jangan keliru. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Menjawab soalan Al-Syai ni, ya, ada dua soalan sebenarnya, ya. Pertama, berkenaan dengan tidak akan mati. Ahli-ahli syurga bertanyakan soalan ini kerana apabila mereka telah pun merasakan keseronokan dalam syurga, timbullah pada waktu itu, sampai bila kita akan dapat nikmat ni, ya. Kerana kalau di dunia, nikmat tersebut akan selesai, akan habis, ya, apabila kita sampai kematian. Nak sebut mati tu bukannya satu benda yang tidak akan terjadi, pasti. Tapi kegerunan kita menghadapi kematian tersebut, ya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jadi bila mereka sedang menikmati kegembiraan itu, sampai bila kalau di dunia dulu kita mati? Jadi di syurga ni kita mati tak? Sebab tu dia tanya, kerana mereka telah terselamat daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Bila dah selamat daripada azab Allah Subhanahu wa taala, ya, terasa satu benda yang luar biasa ni, ya. Sampai bila berterusannya nikmat ini? Sebab tu dia tanya. Seperti mana hadirin hadirat rahimakumullah, kita berada dalam keadaan yang tenang, selesa, ya, kita berada pada satu zon yang selamat. Kita di dunia ni kita akan tanya, sampai bila kita nak selamat ni, ya. Hadirin hadirat rahimakumullah, kita tengok kejadian yang berlaku sehari dua ni. Takziah kita ucapkan, mudah-mudahan Allah membantu saudara-saudara kita di Turki dan juga di Syria. Saya pagi-pagi tadi jam 4 pagi dapat WhatsApp daripada sahabat yang berada di Turki. Masya Allah, tabarakallah, hujan sangat dahsyat. Jadi kita bayang, ya, bagaimana keadaan sebelum jadi gempa bumi. Sampai bila kita nak duduk aman? Kita di Malaysia syukur alhamdulillah, tapi kita tak tahu sampai bila. Ahli-ahli syurga pun bertanya benda yang sama, sebab ingat di dunia dahulu. Lalu bila Allah Ta'ala bagi tahu bahawa kamu akan duduk di sini sampai bila-bila, tak ada dah. Kemudian soalan yang kedua, adakah kita akan masuk syurga dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ya, ataupun kerana amal kita? Hadirin hadirat rahimakumullah, dalam banyak hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menceritakan tentang ahli syurga, ya. Ada yang masuk tanpa hisab,
ada yang masuk dengan hisaban amalannya, ya. Bahkan ada yang masuk syurga dengan rahmat Allah Ta'ala. Ada yang masuk syurga selepas selesai diazab oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi menjawab soalan daripada Al-Shal ni, soalan yang kedua daripada dia, ya. Ada satu riwayat yang dibawakan bahawa seorang yang dihadapkan di hadapan Rabbul Izzah Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ya, ke hadrat yang Maha Agung, ya. Waktu itu dihisablah diri dia. Bila dihisab diri dia, dia berkata kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ya, bila Allah Ta'ala tanya dia, kau nak masuk syurga aku ni dengan apa? Nak masuk dengan rahmat aku atau nak masuk dengan amalan? Maka mengenangkan amalan dia yang banyak di dunia dulu. Dia pun kata, ya Rab, aku nak masuk dengan amalan aku. Maka dikiralah amalan dia, maka dia tak layak masuk syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya, kerana amalan tersebut memerlukan keikhlasan, ya. Na'udzubillah min dzalik, jauh sekali daripada riya, ujub, takabur, ya, daripada sebagai perkara yang boleh rosakkan amalan. Maka pada waktu itu dia memohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan dimohon kepada Allah agar dia dapat masuk syurga dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala Jalla wa Ala dengan rahmatnya yang Maha Agung, masuklah dia ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi menjawab soalan yang kedua itu, dia ikut kepada keadaan kita. Yang Maha tahu adalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita boleh jawab pagi ni, ya, apapun kita husnuzan dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ya Allah, jadikan kami dari kalangan mereka yang beramal salih, daripada mereka yang bertakwa, daripada mereka yang berada dalam kumpulan doa Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu akbar. Jadi saudara sekalian, jom sama-sama pada pagi ini kita doakan agar kita semua dapat masuk syurga Allah SWT itu tanpa hisab. Amin ya rabbal alamin. InsyaAllah saudara sekalian, banyak lagi kita akan bualkan, banyak lagi kita akan bicarakan. Namun sebelum itu kita nak berhenti berehat seketika. Jangan ke mana-mana, teruskan kekal bersama dengan kami. Tanyalah Ustaz biar tahu, jangan keliru. Kembali memberikan informasi untuk kita semua, insya-Allah. Alhamdulillah, kembali kita rancangan Tanyalah Ustaz biar tahu, jangan keliru. Pada pagi ini sama-sama kita mengambil ibrah, mengambil iktibar dan juga pengajaran daripada pengajian kita. Musi topik kita pada hari ini musi surah As-Saffat ayat 58 hingga 61, insya-Allah. Jadi kepada sahabat-sahabat saudara serumpun kita yang sedang menyaksikan menerusi live Facebook kita pada pagi ini, seperti biasa jangan lupa untuk tekan butang like banyak-banyak. Jom sama-sama kita sebar luaskan kasih sayang pada pagi ini. Dalam masa yang sama kita sebar luaskan ilmu yang kita dapat pada pagi ini dengan menekan butang kongsi. Mudah-mudahan semuanya mendapat manfaat daripada ilmu yang kita kongsikan pada pagi ini, insya-Allah. Jadi jom kita teruskan lagi pembelajaran kita dengan mendengarkan tadabbur ayat yang berikutnya, yakni ayat yang ke-59 daripada surah As-Saffat. Tafadhal masykur Ustaz. Baik. Terima kasih Dai Luqman. Hadirin hadirat sidang penonton Tanyalah Ustaz biar tahu yang dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Ayat yang ke-59, ya. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, oleh kerana pagi ini kita tafsir dan tarannum, kita pelbagaikan. Tadi kita bawa lagu Bayati. Sekarang kita cuba perdengarkan dan kita alunkan dengan maqam ataupun tarannum Hijaz, insya-Allah. Kita bawa tarannum Hijaz dengan tabaqah yang lebih tinggi, insya-Allah. إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين. Satu pertanyaan sebenarnya, ya. Apa pertanyaan tersebut, ya? Selain dari kematian kita yang terdahulu, kata Allah Subhanahu Wa Taala merakamkan, ya, ucapan ahli-ahli syurga ini, dan kita juga tidak akan terkena seksa. Sebab tu dalam maqam Hijaz tadi tu kita
tangguhkan dia dengan pertanyaan. Tanda soal Bimu'adzabin. Kan? Tanda soal. Kenapa ya? Al-Imam Hasanul Basri radhiyallahu taala anhu wa ardah, ya. Imam Hasan Basri ketika menafsirkan ayat ini, ya, menyatakan bahawa ahli-ahli syurga tu dia rasa betapa besarnya, masya-Allah tabarakallah, ya. Dia rasa berapa berlipat gandanya nikmat Allah Subhanahu wa taala yang mereka sedang nikmati, ya, yang mereka sedang rasai, nak sebut perkataan apa lagi, yang mereka sedang lalui, mereka sedang alami, ya, di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka ngeri memikirkan bagaimana keadaan teman-teman yang merengkuk, menderita, sedang menerima azab Allah Subhanahu wa taala di tengah-tengah neraka. Lalu mereka teringatlah zaman dahulu-dahulu. Ya. Bila kita teringat zaman dahulu, ini cerita tafsir dulu, ya. Teringat zaman dahulu, zaman hidup di dunia, iaitu nikmat itu bila sampai ke kemuncak nikmat tersebut, ya, sampai ke muncak, akhirnya akan terputus dengan datangnya kematian, ya. Seperti yang kita bincangkan, itulah sebabnya mereka bertanya. Mereka tanya untuk meyakinkan diri, benarkah mati itu sekali saja, ya? Yang di dunia tu mati itu sekali sajakah? Iaitu mati yang dahulu tu saja, sesudah tu ada tak lagi mati, ya? Sudah-sudah kita mati ni, hidup lagi ni, ya, ada mati lagi tak selepas ni? Kerana seronok, tengah duduk benda gembira, tengah-tengah gembira, kalau kita di dunia tengah-tengah gembira, kita akan terfikir, ada tak kesedihan yang akan datang? Na'udzubillah min dzalik. Kerana ujian itu sering datang, ya, silih berganti. Na'udzubillah min dzalik. Minta jauhlah dengan Allah Subhanahu wa taala agar Allah bantu kita selalu dalam apapun keadaan kehidupan kita, ya. Maka datanglah jawab malaikat. Ya. Lalu malaikat atas surahan Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahawa mati itu tak ada lagi. Tak ada dah, mati itu dah dihapuskan. Bahkan akan hidup terus, ya, akan berada khulud, kekal abadi selama-lamanya di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah secara tafsir dan tadabburnya kalau kita bawa ke dunia, ya. Macam sekarang kita duduk dalam suasana yang aman sejahtera, ya. Kita doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar negara kita Malaysia terus aman sejahtera, ya. Kita tidak tahu dan kita lihat pelbagai perkara berlaku. Tadi kita cerita tentang gempa bumi, ada juga banjir yang sedang berlaku dalam negara kita. Kita doa agar Allah bantu saudara-saudara kita yang sedang mengalami ujian tersebut, ya, dengan segala rahmat dan kasih sayangnya. Dan terima kasih kita ucapkan kepada semua yang telah pun menghulurkan jasa baik menolong mereka yang sedang berada dalam kesusahan. Wallahu a'lam. InsyaAllah, mudah-mudahan setiap apa kebaikan kita lakukan itu mendapat imbalan ataupun imbuhan daripada Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Jadi jom kita beralih dengan soalan berikutnya, sidang putus sekalian, Ustaz. Daripada sahabat Facebook kita, Puan Jura Azli Sufyan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Soalan saya, ayat ke-59. Kita yang disebut dalam petikan ayat ke-59 itu merujuk kepada siapa? Adakah orang mukmin atau kafir? Dan soalan kedua, dalam satu hadis riwayat Muslim, sabda Rasulullah SAW, kematian didatangkan pada hari kiamat berupa seekor kambing hitam. Apakah maksud tersebut? Mohon pencerahan. Terima kasih. #biar tahu jangan keliru. Silakan Ustaz. Terima kasih, ya, kepada saudari Jura Azlin Sufyan, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Soalan ni soalan ketiga, ya. Baik. Ayat yang ke-59 tersebut, ya, soalan ketiga ni merujuk kepada orang-orang mukmin. Merujuk kepada mereka yang beriman dengan Allah Subhanahu wa taala jalla wa ala. Jadi mereka yang mukmin, yang bertakwa, yang beramal salih telah pun berada di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala dan sedang merasai nikmat pada waktu tersebut yang akan datang. Adapun soalan ini bukan datang daripada golongan orang-orang kafir, ya. Pun begitu, mereka yang mukmin memikirkan bagaimana keadaan saudara-saudara kami, ya, yang sedang berada di tengah-tengah neraka. Bagaimana hal mereka? Lalu ada hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang menyatakan bahawa, ya, apabila ahli syurga masuk ke dalam syurga, ya,
Mereka melihat, ya Allah, betapa dahsyatnya nikmat syurga. Pada waktu itu mereka terfikirkan rakan-rakan yang pernah berjihad bersama-sama waktu di dunia dulu. Lalu mereka bertanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, di mana rakan-rakan kami yang pernah salat bersama-sama kami, yang pernah berjihad bersama-sama kami, yang pernah puasa, yang pernah segala-galanya melakukan ibadah. Lalu kata Allah Subhanahu Wa Taala, carilah mereka. Cari tak jumpa dalam syurga. Lalu mereka bertanya, ya Allah, tak ada kami dapati sahabat-sahabat kami ini dalam syurga. Ya. Lalu Allah berfirman, kamu cari di neraka. Pergi cari di neraka, ya. Mereka ada di neraka. Lalu mereka memohon, ya Allah yang Rahman ya Rahim, ampunkanlah saudara-saudara kami ni. Ini salah satu daripada kelebihan para sahabat. Maka Allah berfirman, sahabat-sahabat kamu yang ada iman tersebut, bawa, ajak, tarik mereka ke syurga-Ku, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu masuklah mereka ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun menjawab soalan yang kedua dari Jura Azlin Sufyan, kita kira soalan yang keempat lah, ya. Dia bertanya satu hadis daripada riwayat Imam Muslim, di hari kiamat didatangkan, ya, seekor kambing berwarna hitam. Maksudnya kematian yang digambarkan dengan rupa kambing. Kita sebut tadi sewaktu kita menerangkan, tapi tak detail lah, ya. Apabila didatangkan domba ataupun kambing yang berwarna hitam tersebut, ya, dipanggil seluruh ahli syurga dan seluruh ahli neraka. Tengok ni apa yang nak terjadi kepada kambing ni. Dipotonglah leher kambing tersebut. Ya, bila dipotong leher kambing tersebut, matilah kambing tersebut, ya. Jadi nak bagi tahu bahawa sekarang ni tak ada dah mati. Habis dah. Mati tak ada lagi dah. Kan. Lalu ahli-ahli syurga timbullah soalan pada ayat yang ke-58 di awal tadi. Lepas pada ni kita ni tak ada mati lagi kan? Karena itu, ya, mereka bertanya, except for our first death and we will not be punished, ya, kita tak akan diazab lagi kah? Tak ada dah, ya. Tak ada dah satu ujian, dua ujian atau banyak ujian seperti kamu alami di dunia. Ini kita nak lihat kepada senario. Ada tak lagi? Tak ada dah. Ada tak sakit demam? Tak ada dah. Ada tak lagi kegelisahan? Ada tak lagi kesedihan? Ada tak lagi kesunggulan? Tak ada dah. Ada tak lagi ujian yang disebut sebagai apa sahaja, ya? Ujian ke periksa ada lagi dah. Kita doa kepada saudara-saudara yang sedang mengikuti apa saja ujian. Juga anak-anak kita, ya, adik-adik kita yang sedang mengikuti SPM sekarang ni. Ada yang sedang mengikuti ujian atau peperiksaan di universiti ataupun di mana-mana tempat pun, ya, agar mereka berjaya dengan cemerlang. Jadi di syurga esok ada lagi tak? Tak ada dah, ya. Karena itu mudah-mudahan kita doa Allah Subhanahu Wa Taala jadikan kita orang yang mendapat kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, serta dihindarkan kita waqina azaban nar, daripada azab api neraka Allah. Lalu kita sambung doa tersebut yang kita baca, wa adkhilnal jannata ma'al abrar, ya, masukkanlah kami ke dalam syurgamu ya Allah bersama dengan orang yang berjaya, ya, ya Arhamar Rahimin. Wallahu a'lam. Allahu akbar. Sidang betul sekalian. Salah satu kesimpulan yang saya dapat ambil daripada Ustaz punya jawapan tadi itu berkaitan dengan kepentingan kita mendapatkan sahabat yang baik di atas muka bumi ini, di mana kita perlu mencari sahabat yang baik sebab mereka ini jugalah yang akan bantu kita. Dan kalau kami di depan ni tak nampak di syurga nanti, carilah kami di neraka. Insya-Allah. Sidang betul sekalian. Jadi sidang betul sekalian, yang kita akan bincangkan berkaitan dengan topik kita pada pagi ini. Namun sebelum itu kita nak berhenti berehat seketika. Teruskan kekal bersama dengan kami. Tanyalah Ustaz biar tahu, yang keliru kembali sebentar sahaja lagi, insya-Allah. Alhamdulillah, saudara sekalian, kembali kita bertemu pada pagi ini dalam rancangan Tanyalah Ustaz biar tahu jangan keliru, untuk kita teruskan lagi perbincangan kita menerusi ayat 58 hingga 61 surah As-Saffat. Jadi tanpa membuang masa lagi lah, kita nak teruskan lagi dengan tadabbur ayat yang berikutnya daripada ayat ke-60 surah As-Saffat. Silakan Ustaz. Baik. Kita nak pergi ke ayat yang ke-60, ya. Kita nak bawa tarannum apa pula ni? Blok terakhir di TV3 ni sebelum kita Nahwan, pindah TV9. Nahwan. Okey. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Inna hadza lahuwal fawzul azim. Melelong sikit kat ujung tu. Kan? Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Inna hadza lahuwal fawzul azim. Sesungguh-sungguhnya kata Allah Subhanahu wa taala, nikmat-nikmat, kesenangan yang ada di syurga Allah Subhanahu wa taala tersebut yang demikian adalah ataupun ialah nikmat-nikmat yang sebenar-benarnya pendapatan dan kemenangan yang azim, sangat besar. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, indeed this is the great attainment. Apa dia? Apabila terasa kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sedarlah kemenangan tersebut adalah satu perkara yang diingat sebagaimana hebatnya perjuangan menegakkan fi sabilillah di dunia Allah Subhanahu wa taala. Akhirat pun hak Allah Subhanahu wa taala. Semua milik Allah Subhanahu wa taala. Jalan Tuhan yang lurus selama ini, ya. Kemudian waktu di dunia dulu kita kesana kemari. Macam kita pagi tadilah berkejar, masing-masing kita tengok semua dah bergerak untuk mencari rezeki Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita ke pinggir jalan, kita ke kiri, ke kanan, ya. Kita selalu ditarik-tarik, ya. Ada waktu tarikan tersebut, tarikan yang kasar, ya. Tarikan yang halus, ya. Ada yang ditarik oleh musuh, oleh hawa nafsu, na'udzubillah min dzalik, ya. Rayuan dunia, ni keadaan yang berada di dunia, dan tipu daya syaitan, na'udzubillah min dzalik, ya. Jadi kadang-kadang seakan-akan kita rasa berada pada satu keadaan buntu, gelaplah jalan ni, ya. Kita rasa dah bertemu dinding dah, ya. Tak tahu dah lagi kat mana pelabuhan yang kita nak pergi. Tak kat mana lagi landasan yang kita nak mendarat. Tak tahu dah kat mana lagi, ya, stesen yang kita nak berhenti. Tak tahu lagi tempat parkir mana yang kita nak duduk, ya. Lalu kadang-kadang kita jatuh, ya. Kadang-kadang jalan tersebut ada yang licin, ya. Tapi selepas susah payah tersebut, ya, masya-Allah, tabarakallah, kita kembali untuk meneruskan perjalanan Allah Subhanahu wa taala. Kita bila berada berbincang dengan tafsir ini, dia akan datang seterusnya dengan tadabbur yang kita sebut tadi, ya. Bila kita sebut tadabbur ni, paling benda ataupun perkara yang kita cukup bimbang dan gerun, dia jadi kat kita. Dia jadi kat diri kita sendiri. Dia jadi pada diri kita sendiri, inilah yang kita merenung, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, bantulah aku, ya Allah, tolonglah aku selalu, ya. Kerana ahli-ahli syurga bila sampai tempat yang dituju dalam syurga, ya, Jannatun Na'im, mereka rasa, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, betul lah, ini satu kemenangan yang besar. Karena itu dia sebut inna tu satu kalimah penekanan, kalimah taukid, sungguh-sungguh, inna. Berapa kali sungguh-sungguh tu? Ada 2 kali sungguh-sungguh. Inna hadza, sungguh-sungguh inilah, lahwa, lam dekat situ, kalau kita tengok huruf lam tu, ya, dia panggil apa? Emphatic lam, ya. Surely, pasti sungguh-sungguh ni, ya, dia ni adalah merupakan satu kejayaan yang besar. Apa dia kejayaan yang besar tersebut? Tak ada lagi dah kematian, tak ada lagi dah azab, ya, tak ada lagi dah sengsara. Yang ada hanyalah kejayaan yang besar. Kejayaan yang besar itu sebenarnya apa? Ya, nak faham yang dikata fawzun azim atau al-fawzul azim adalah berjaya menghindarkan diri dari murka Allah Subhanahu wa taala, pergi ke redha Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min dzalik, tempat orang-orang murka itu di neraka dan tempat orang-orang yang dapat redha Allah taala itu di syurga. Wallahu a'lam. Insya-Allah. Jadi mudah-mudahan kita semua mendapat tempat yang diredai Allah Subhanahu wa taala, iaitu syurga Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Jadi jom kita nak beralih dengan soalan berikutnya, Ustaz. Daripada sahabat Facebook kita, daripada Puan Nur Dahlia Biru. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ayat 60. Sesungguhnya dalam syurga ini ialah kejayaan yang besar. Adakah ayat ini
menjelaskan kejayaan yang besar bagi orang yang beriman dan orang-orang yang mendapat pengampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. #biar tahu jangan keliru. Orang yang beriman, orang yang diampunkan dosa. Silakan Ustaz. Masya Allah, tabarakallah ya. Jika kita melihat kepada ayat tersebut, ya, dia sebenarnya kena gabung dengan ayat yang ke-61. Tapi tak apa, kita simpan dulu ayat 61 tu supaya sahabat-sahabat kita yang sedang menonton di TV3 akan beralih ke TV9 pula selepas ini. Menjawab persoalan dari Saudari Nur Dahlia Biru, ya. Kejayaan yang besar ini adalah kejayaan orang-orang yang beriman, ya. Orang-orang yang dapat anugerah syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Pun begitu, Al-Imam Qatadah dia berkata ketika menafsirkan ayat ini, apa dia? Ini adalah ungkapan penghuni syurga. Ya. Lalu Al-Imam Ibnu Jarir ya berkata ini adalah kalamullah, adalah untuk mendapatkan nikmat. Ya, nikmat apa? Nikmat dan kemenangan seperti ini adalah untuk ahli-ahli syurga. Masya Allah, tabarakallah. Jadi orang yang mendapat pengampunan Allah Subhanahu Wa Taala adalah orang yang berjaya. Karena itu kita doa selalu, ya, Allahumma ja'alna minal faizin al-awwalin. Ya Allah, jadikanlah kami daripada golongan orang yang mendapat kemenangan yang awal, ya, kemenangan yang agung yang awal, ya, kejayaan yang hebat yang awal. Karena orang yang dapat kemenangan yang agung, ya, kejayaan yang hebat ini adalah orang yang mendapat rasa senang di hadrat atau di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Artinya orang-orang ini disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Orang-orang ini digemari oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Orang-orang ini disenangi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita cakap dalam studio ni senang, ya. Tapi nak menjadi orang yang mendapat kesenangan, yang dapat redha di sisi Allah, ya, menjadi orang yang dikasihi, disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, jalan yang akan ditempuh di dunia tu, Masya Allah, tabarakallah. Kita doa segala-galanya dipermudahkan, ya. Pun begitu, syurga ni ialah merupakan satu kejayaan yang cukup hebat, ya, dan menjadi dambaan kita, menjadi harapan kita. Dalam cerita tentang harapan ini dia ada dua benda, al-khauf, ar-raja. Al-khaufu war-raja, takut dan harap. Takut itu bukanlah artinya kita takut untuk menghadapi sesuatu, ya. Takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk melakukan maksiat, ya. Takut supaya ada dalam diri kita azam untuk ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Takut menghadapi kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi ada harap, ar-raja, ya. Ada satu harapan, saya nak, saya mahu ke syurga. Sebab itulah ada satu syair, kita kena faham dengan cara yang cukup positif, ya. Ilahi lastu lil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahim. Tuhan aku tidak layak masuk syurga, tapi aku tak mampu untuk ke neraka. Kerana itu harap tu mesti ada selalu. Allah Ta'ala. InsyaAllah. Perlu ada rasa takut dalam masa sama pengharapan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. InsyaAllah. Jadi menjawab soalan tersebut, kita nak maka berakhirlah kita di TV3 Ustaz. Jangan lupa untuk saksikan rancangan Tanyalah Ustaz sebentar saja lagi. Sambungannya di TV9. Tanyalah Ustaz biar tahu. Jangan keliru, kembali sebentar sahaja lagi insyaAllah. Alhamdulillah sudah
penonton sekalian, kembali kita bertemu pada pagi ini dalam rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru menerusi TV9 dekat di hati. Alhamdulillah, masih lagi kita dipanjangkan usaha kita, diberikan kesempatan untuk terus kita mempelajari dan juga mentadabbur, mengambil ibrah daripada ayat 58 hingga 61 daripada surah As-Saffat pada pagi ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari, kalau diikutkan lebih daripada 15 siri kita membincangkan berkaitan dengan surah As-Saffat sehingga ke saat ini, lebih kurang 60 jam kita membincangkan surah As-Saffat ini. Sudah semestinya banyak yang kita pelajari dan sebenarnya ada baki lebih kurang lagi 110 ayat lagi yang kita akan bincangkan. Mudah-mudahan sepanjang kita mempelajari surah As-Saffat ini, kita mengambil pengajaran-pengajaran itu sebagai pedoman kehidupan kita, insya-Allah. Ada sebarang soalan yang ingin diajukan, boleh terus berhubung dengan kami di talian 1800881677 ataupun Facebook kami di Tanyalah Ustaz TV3, insya-Allah. Jadi jom kita teruskan lagi dengan tadabbur ayat yang berikutnya, ayat ke-61 daripada surah As-Saffat. Silakan Ustaz. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita segarkan semula TV9 pula ya. Ayat 61 surah As-Saffat seperti yang dinyatakan oleh Da'i Luqman tadi ya. Kita bawa maqam ataupun tarannum apa pula? Jiharkah. Okey. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لمثل هذا فليعمل العاملون. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Limithli hadza falyamalil 'amilun, ya. Artinya untuk memperoleh kejayaan, ya, memperoleh kejayaan yang seperti inilah hendaknya orang-orang yang beramal, ya, dan orang-orang tersebut melakukan amal usahanya dengan bersungguh-sungguh bila sewaktu dia berada di dunia. Masya Allah, tabarakallah. Jadi hadirin hadirat rahimakumullah, kalau kita lihat kepada Al-Imam Ibnu Jarir, ya, dia berkata bahawa hendaklah orang-orang yang bekerja, yang beramal, yang melakukan apa saja usaha di dunia ini, ya, agar mereka sampai kepadanya di akhirat kelak. Jadi amal di dunia ni bagi amal tersebut sampai di akhirat. Ucapan yang dinyatakan dalam kalam Allah ini, limithli hadza falyamalil 'amilun, adalah satu ucapan yang mana merasakan kepuasan jiwa setelah melalui perjuangan yang hebat. Rasa puas. Ya. Pepatah Melayu kita ada sebut, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Dan kalau kita lihat, ya, dia punya pembayang tersebut berakit-rakit ke hulu. Hulu sungai ni dia naik ke atas, ya. Karena air mengalir dari hulu ke hilir. Senang kan nak berakit ke hulu? Oh, susah. Lawan arus. Susah. Ya. Pengalaman berada di dalam pelbagai program bina rohani, bina insan, team building dan sebagainya. Saya pernah melalui pelbagai perkara yang kita boleh faham dengan pembayang ni. Antaranya waktu berada di dalam satu program di Sungai Tembeling, di Pahang. Bagaimana sampan bot yang kita naik tu, ya, dia menongkah arus dari hulu ke hilir. Betapa hebatnya, ya, arus tersebut dan betapa dahsyatnya perjuangan nak menuju ke hulu. Jadi bila benda yang kita rasa susah ni diberi pembayang berikutnya, berenang-renang ke tepian. Pelan-pelan pergi ke tepi. Lalu datanglah maksudnya susah-susah dulu, senang-senang kemudian. Ini satu gambaran, ya, kepada seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala yang melalui pelbagai mehnah, tribulasi, ujian, kita sebut dengan satu quote and quote dengan izin, ya, fitnah, ujian tu, ya, yang berada di dunia, ya, mehnah dan sebagainya. Lalu bila lihat satu kurniaan Allah Subhanahu wa taala yang luar biasa,
Yang ini yang susah Da'i Luqman. Dan tuan-tuan, perempuan, ayah ibu, adik, kakak, abang sedang penonton, tanyalah Ustaz biar tahu yang dirahmati Allah SWT sekalian. Selalu apabila kita melalui perjalanan hidup di dunia ni, ya, kita dah tahu asam garam dia, ya. Sampai satu peringkat kita akan bukan termenung, ya. Kita berfikir, Masya Allah, Tabarakallah. Satu ketika yang dahulu kita sebut, ya, kita gambarkan, oh sekarang kita sedang alami. Begitulah juga halnya dengan ahli syurga. Ya. Waktu berada di dunia, mereka dengar ayat-ayat cerita tentang syurga. Ya. Mereka tak boleh nak bayang macam mana syurga tu. Benda yang tak terlintas di fikiran. Walaupun kita duduk dengar fi jannatin na'im, dalam syurga yang penuh dengan nikmat dan sebagainya, ya. Wujuhun yawma idzin na'imah, hari itu wajah mereka berseri-seri, ya. Kemudian la tasma'u fiha lagwan, tak dengar dalam syurga tersebut benda-benda lagwa. Macam mana tu? Jadi bila masuk, Masya Allah, dia kata limithli hadza falyamalil 'amilun. Masya Allah. Jadi mudah-mudahan Allah sentiasa tolong kita, bantu kita, pimpin kita, tuntun kita berada di dunia ini dengan satu kemudahan dan bantuan agar kita tidak tercicir daripada menjadi mereka yang dapat redha Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Insya-Allah teruskan beramal dengan bersungguh-sungguh dan elakkan daripada merasakan sudah cukup amalan yang kita lakukan. Tambahkan lagi insya-Allah sepanjang kehidupan kita. Jadi jom kita nak beralih dengan soalan berikutnya Ustaz. Ya. Dengan meraihkan soalan daripada Mak Etun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ayat 60 surah Saffat. Sesungguhnya nikmat-nikmat kesenangan syurga yang demikian ialah sebenar-benar pendapatan dan kemenangan yang besar. Bagaimana dengan orang-orang yang leka dan lalai semasa di dunia? Apakah nikmat yang dia dapat di akhirat? Mohon pencerahan Ustaz biar tahu jangan keliru. Terima kasih Ustaz. Silakan Ustaz. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Apabila tengok soalan Mak Etun ni, jadi saya satu rasa datang gerun nak jawab, ya. Gerun nak jawab kerana sebesar-besar nikmat tersebut, ya, dapat kepada orang-orang yang beriman, dapat kepada orang-orang yang bertakwa, dapat kepada orang yang buat benda yang baik yang disebut sebagai amal salih, benda baik, perbuatan yang elok. Lalu bagaimana pula di akhirat besok bagi orang-orang yang leka semasa di dunia? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Tu rasa tak lepas nak jawab, ya. Kerana orang-orang yang leka di dunia, ada apa mereka di akhirat besok? Antara firman Allah Subhanahu wa taala, fabashshirhum bi'adzabin alim, na'udzubillahi min dzalik. Maka beri khabar kepada mereka dengan gambaran, dengan satu keadaan seronok. Fabashir, bagi berita gembira, perli, Allah Ta'ala perli, bi'adzabin alim, dengan azab yang pedih. Allah, ya, dengan azab yang sangat-sangat pedih. Jadi tersekat sebenarnya nafas nak jawab soalan ni. Apalah yang akan diperolehi melainkan hanya murka Allah Subhanahu wa taala, melainkan kemarahan, ya, melainkan azab, ya, daripada yang Maha Agung. Jadi kita doa sungguh-sungguh, ya Allah, jangan kami ini jadi golongan orang-orang yang lalai. Jangan kami ini jadi golongan orang yang amalannya ditolak. Dan jika kita ingatlah, ya, doa-doa yang akan dilantunkan pada bulan Ramadan, pada malam-malam dan pada waktu-waktu kita selesai tarawih, ya, kita akan dengar doa Allahumma ja'alna fi hadhihi al-lailatil mubarakah minas su'ada'il maqbulin wa la taj'alna minal ashqiya'il mardudin. Ilahana, ya Allah. Apa arti dia? Wahai Tuhan kami, ya, Allahumma ja'alna, ya Allah, jadikan kami ini, ya, di dunia ni minas su'ada'il maqbulin, daripada kalangan orang-orang yang as-su'ada ini apa dia, Da'i Luqman dan penonton yang dirahmati Allah, golongan orang yang bahagia, yang rasa tenang,
yang seronok, yang happy, ya. Dan maqbulin ini adalah amalnya diterima. Artinya tidaklah leka di dunia. Bohonglah kita tak leka. Tipulah kita tak leka. Ada waktu kita akan tersasar. Tak tahu orang lain. Saya cakap tentang diri sendiri. Ya. Ada waktu kita mengelamun entah ke mana. Ada bahasa-bahasa kita yang kita guna mungkin tak elok dan sebagainya. Ada tindakan-tindakan kita yang telah kita lakukan. Allahu Akbar. Salah ya Allah. Allah Engkau yang maha agung, maha besar. Ampunkan aku ya Allah. Maka sebagai jalan pulangnya taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kita sambung doa tu, wala taj'alna minal ashqiya'il mardudin. Ya Allah, janganlah jadikan kami ini dari golongan yang celaka. Ya. Al-mardudin, yang amalan yang ditolak. Ya. Astaghfirullah rabbi wa atubu ilaih. Ampunkanlah kami ya Rabb. Kami banyak perkara yang telah pun kami lakukan sia-sia. Lalu ya Allah, jadikan amal kami bermanfaat. Karena kalau ikut apa yang disebut tadi dalam tafsir ya At-Tabari juga, agar amalan tersebut sampailah di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Amin rabbil alamin. Allahu a'lam. Insya-Allah mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan orang yang makbulin, yang diterimakan amalan, yang dijauhkan daripada golongan mardudin, yakni orang-orang yang tertolak amalan. Jadi insya-Allah mudah-mudahan kita lakukan kebaikan dengan pengharapan pada Allah Subhanahu Wa Taala agar segala amalan kita ini diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala insya-Allah. Jadi jom kita beralih dengan soalan berikutnya daripada saudari An-Nur Rauf. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Merujuk ayat 61 yang bermaksud untuk mencapai kejayaan seperti ini, hendaklah beramal dengan bersungguh-sungguh. Ustaz, beramal dengan bersungguh-sungguh itu, adakah kita perlu berusaha untuk mujahadah melawan kehendak nafsu yang sentiasa menjadi penghalang untuk kita melakukan amal soleh, seperti bersungguh-sungguh untuk berhijrah dari yang tidak baik pada yang lebih baik, untuk aurat dengan sempurna, solat berjemaah di masjid dan apa saja amalan untuk meraih kejayaan di syurga? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. Silakan Ustaz. Masya Allah, tabarakallah. Saya tertarik dengan soalan An-Nur Rauf ini, ya, kerana dia meletakkan satu kenyataan, beramal dengan bersungguh-sungguh. Kemudian dia tanya, adakah kita perlu berusaha dengan cara yang mujahadah, ya? Lalu kalau kita lihat balik ayat yang ke-61, limithli hadha, ya, for the like of these let the workers on earth work, ya. Lalu sungguh-sungguh contoh yang diberikan di situ, ya, untuk nak dapat macam ni, ya, nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala ini, ya, apa dia nikmat tersebut? Ayat 60 tadi, inna hadza lahuwal fawzul azim. Ni nak dapat sungguh-sungguh kejayaan yang agung ni, kejayaan yang hebat ni, ya, kejayaan yang dahsyat ni. Lalu nak dapat sagu, ni cerita di dunia, nak bagi faham hari ni. Pepatah kata, hendaklah pecahkan ruyungnya. Ruyung tu apa dia sebenarnya? Kan? Bukan senang nak pecahkan ruyungnya, nak ambil sagu daripada pokok apa kita ambil sagu ni? Pokok rumbia. Ya. Kemudian kalau saya salah tolong betul kan. Bagi contoh pokok, ada penonton kata salah Ustaz contoh pokok tu. Dan nak pecahkan batang dia tu, ya, nak dapatkan satu persatu, bukan senang. Biji sagu kita yang kita duduk makan sarapan atau minum petang ataupun hidangan malam dan sebagainya, kita rasa sedap, ya, kita gigit-gigit lembut-lembut tu, tapi susah nak proses dia, ya. Bila pepatah Melayu sebut sedemikian, ya, alang-alang kita menyelut perkasan biar sampai ke pangkal lengan. Pangkal lengan tu kat mana sebenarnya? Ni siku, ni lengan ni, ya. Kerana dulu kalau orang simpan perkasam di dalam tempayan, ya. Kerana dalam guri pun dah agak dalam dah. Saya masih ingat tempayan guri di kampung. Masya Allah, tabarakallah. Jadi nak faham benda-benda sedemikian rupa, dia sebut mujahadah tu satu benda yang cukup tepat. Dia datang daripada kalimah jahada. Jahada ni maksudnya dia telah melakukan satu perkara dengan bersungguh-sungguh, bukan main-main. Dan nak buat satu perkara bersungguh-sungguh ni, Masya Allah, tabarakallah, kena lawan banyak benda, ya.
contohlah ya, kita nak datang ke studio pagi ni. Perjalanan ke studio satu perkara yang kita kata bergerak macam biasa. Naik luman, naik apa pagi ni? Naik kereta. Naik kereta. Bagaimana dengan saudara-saudara kita yang naik motor? Dia mengalami kesejukan. Dalam kereta mungkin sejuk juga pasang aircon, tapi boleh kawal suhu. Ini jika dia memandu dengan agak laju, ya, dia memecut, ada acceleration. Waktu tu suhu luar, dia pakailah baju setebal mana pun, pengalaman sahabat-sahabat kata rasa sejuk dia, Ustaz. Ya. Masya Allah, tabarakallah. Tapi kat mana yang jadi benda yang drive dia, yang driven dia, ya, yang memandu dia untuk dia bergerak dan sampai, adalah kesungguhan. Aku nak sampaikan kebaikan. Karena itu mudah-mudahan kita jadi khairun nas. Sebaik-baik manusia adalah anfa'uhum bin nas, ya, anfa'uhum lin nas, yang paling banyak bermanfaat untuk manusia yang lain. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala redha kepada kita dan kita lakukan setiap pekerjaan baik dengan bersungguh-sungguh dan dijauhi Allah daripada benda yang lara dan sia-sia. Wallahu taala. Insya-Allah perlu bersungguh-sungguh di dalam melakukan setiap amalan kita. Insya-Allah. Jadi saudara sekalian, banyak lagi kita akan bualkan, banyak lagi soalan-soalan kita akan jawab. Namun sebelum itu kita nak berhenti berehat seketika. Kembali sebentar saya lagi, tanyalah ustaz biar tahu, jangan keliru, insya-Allah. Alhamdulillah, sahabat sekalian, kembali kita bertemu pada pagi ini di dalam segmen yang terakhir untuk episod kali ini. Pejam celik, cepat sungguh pantas masa berlalu. Kita sudah pun berada di blok yang terakhir untuk episod pada hari ini. Sebenarnya seronok kita membincangkan pada hari ini, apatah lagi ini merupakan ayat-ayat daripada kitab cinta Allah Subhanahu Taala untuk kita bersama. Ayo sama-sama kita pelajari dan terus pelajari. Kalau tak sempat nak belajar di dalam episod kali ini, boleh untuk teruskan pengajian dan pembelajaran di luar sana. Ramai ustaz-ustaz para murabi yang akan mengajarkan kita, insya-Allah. Jadi jom kita beralih dengan soalan berikutnya Ustaz, dengan meraihkan soalan daripada Puan Rahimah Saud. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Soalan saya berkaitan bacaan Al-Quran. Soalan pertama, sebenarnya berapa jenis bacaan yang pernah dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dan soalan kedua, adakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengalunkan tarannum yang berbeza pada tempat yang berbeza dengan menyesuaikan ayat Quran dan maksudnya? Terima kasih Ustaz Da'i. Sama-sama hashtag biar tahu, jangan keliru. Silakan Ustaz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Berdasarkan soalan daripada Saudari Rahimah Saud tadi ni, ya, kita nak jawab soalan ni. Kita kena ingat satu benda. Nabi suruh kita baca Quran seperti mana ia diturunkan. Satu daripada mafhum sabdaan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Saya boleh faham dari soalan ini, dia tanya berapa jenis bacaan. Soalan kedua beliau baru berkaitan dengan tarannum, ya. Baik. Berkaitan dengan soalan pertama Saudari Rahimah Saud, ya. Soalan yang berkaitan dengan jenis bacaan. Kita di Malaysia, cerita di Malaysia dulu. Kita bawa secara umumnya satu jenis bacaan, ya. Pun satu jenis bacaan tersebut ada kepelbagaian wajah, ada tariq Syatibi, tariq Jazari dan sebagainya, ya. Kita masih membaca dengan riwayat daripada Imam Hafs dari gurunya Al-Imam Asim Al-Kufi radhiyallahu taala anhuma. Maka bacaan jenis yang dinyatakan itu namanya qiraah Imam Asim riwayat Imam Hafsin. Ada berapa jenis? Dia ada qiraat sab'ah mutawatirah, ada qiraat 7 yang mutawatir, ada qiraat yang 10, ya, qiraat 10. Ada lagi qiraat syadz, ya, yang tidak dibaca, tidak digalak, dan para ulama kata jangan guna dalam bacaan salat dan sebagainya, tapi diguna untuk tujuan-tujuan yang lain. Itu panjang lagi bicara kita. Hadirin hadirat rahimakumullah. Maka bacaan-bacaan dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam ini, ada orang tanya, bersalahan ke Ustaz? Tak salah pun. Betul ke semua? Ya. Sebagai contoh, kita ambil contoh paling mudah,
dalam suratul Fatihah contohnya. Suratul Fatihah kita dengar bacaan mudah saja. Samalah macam kita baca. Tiba-tiba kita pergi ke negara-negara tertentu. Contohlah kita pergi ke Tunisia, yang membaca dengan qiraat al-Imam, contoh Imam Nafi'. Contoh Imam Nafi', ya, dengan riwayat Warsh ataupun Qalun, ya, radhiyallahu taala anhum. Kita akan dengar dia baca Maliki Yaumiddin. Tak panjang. Dia hadfu alif, ya, kita thubut alif. Dia baca dengan satu harakat. Maliki Yaumiddin, kita baca Maliki Yaumiddin. Kemudian qiraat Imam Hamzah. Ya. Qiraat Imam Hamzah dari anak-anak murid dia, ya. Ada dua, khalaf dengan khalaf. Maka hadirin hadirat rahimakumullah, kita akan dengar mereka membaca Ziratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Apa ni alaihum zira, ya. Dia baca dengan ismam zai, ya. Dia baca dengan alaihum, ya. Hadirin hadirat rahimakumullah, nama ilmu ini ialah al-qiraat. Ni jenis-jenis bacaan. Kena belajar. Tak boleh main tiru-tiru. Tak boleh tengok YouTube. Tak boleh main dah kita dengar almarhum Syekh Mutawali baca, kita pun nak ikut. Tak boleh. Kita kena belajar, kena talaqi, musyafahah, talqin dengan guru yang mursyid, ya. Kemudian kaitan dengan tarannum, soalan yang kedua. Seperti apa yang Nabi kata kepada kita, ya, hassinu, kamu perelok, perhiaskan, cantikkan, ya, Al-Quran bi aswatikum. Al-Quran itu dengan jenis-jenis suara kamu. Bila Nabi kata kepelbagaian jenis suara, tentu dah kepelbagaian jenis irama. Saya namakan hujung nama anak sulung saya dengan nama Husaini. Karena ada Bayati Husaini. Ada Bayati Husaini ni, kita nak dia cergas, kita nak dia cerdas, ya. Contohlah Bayati Husaini, kalau kita bawa pada ayat 61 contohnya, limithli hadza falyamalil amilun. Dia ada tenaga, ya, dia bergerak laju, pantas, dia tangkas dan sebagainya. Maka hadirin hadirat rahimakumullah, orang tanya Nabi baca dengan tarannum. Saya berkeyakinan sungguh Nabi membaca dengan tarannum, kerana tiada bacaan satu makhluk pun dari Al-Quran ini terbaik melainkan bacaan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa baraka wasallam. Nabi puji bacaan-bacaan para sahabat, contohnya Ubay bin Ka'ab, ya, Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu taala anhuma. Nabi puji, bahkan Abu Musa, ya, ketika dia bertanya, aku ya Rasulullah, satu ketika lihat seperti awan putih, ya, yang mengelilingi binatang jagaan aku, kuda pada waktu itu, ya. Lalu apa dia ya Rasulullah? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu malaikat yang turun, ya, kerana nak mendengar, menikmati bacaan Quranmu yang merdu. Lenggang-lenggok, lentok bacaan tersebut sangat baik. Maka Rasul membaca sesuai dengan makna dan maksud ayat tersebut, ya, agar para sahabat pada waktu itu dan kita yang mengikuti pada hari ini boleh sampai ke kalbu kita, irama tersebut, sampai zauq dia, rasa tersebut, ya. Bukan hanya sekadar mengiramakan, tetapi menusuk kalbu kita. Wallahu a'lam. Allahu Akbar. Jadi itulah kepentingannya mempelajari tarannum dan juga qiraat, seterusnya menghayati bacaan. Ini tambah-tambah pula dekat bulan puasa ni Ustaz. Ya, tambah-tambahan ini mestinya kita akan ambil ataupun pilih para imam yang terbaik untuk kebaikan dan juga yang terbaik untuk kita merasakan kita punya solat kita tu, insya-Allah. Jadi Ustaz, kita sudah pun berada di penghujung rancangan untuk episod pada kali ini Ustaz. Sungguh pantas masa berlalu. Sedikit kesimpulan ringkas dan juga doa ringkas daripada Al-Fadhil Ustaz untuk menutup ataupun mengakhiri pertemuan kita pada pagi. Silakan Ustaz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. 4 ayat yang kita bacakan tadi dari 58 hingga 61 menceritakan
ketajuban ahli-ahli syurga dengan nikmat yang mereka tak mahu lepas lagi dah. Bahkan nikmat tersebut merupakan satu kejayaan yang cukup hebat, ya, kejayaan yang agung setelah melalui perjalanan ujian yang dahsyat di dunia daripada para syuhada, ya, para salihin, muttaqin, amilin dan sebagainya. Maka sayugia kita mengikuti dan menuruti perjalanan ini, dan kita doa Allah sentiasa bantu memudahkan. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair, ya. Apatah lagi anak-anak kita yang sedang menduduki peperiksaan SPM dan sebagainya, dan apa saja ujian, kita doa agar dipermudahkan dan amal hidup di dunia ni biarlah sampai akhirat sana. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah. Insyaallah Ustaz. Sedikit doa ringkas Ustaz. Insyaallah. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil syafi, bismillahil kafi, bismillahil mu'afi. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama'. وهو السميع العليم لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, kami mohon padamu, Ya Allah, jadikan majlis kami, majlis ilmu Taman Syurga pada pagi ini diberkati oleh-Mu, Ya Allah. Dan kami mohon padamu, Ya Allah, jadikan masyarakat Malaysia ini, Ya Allah, bertamadun, masyarakat Malaysia Madani yang mendapat redha dan rahmat-Mu dengan keberkatan Al-Quran yang mulia ini, Ya Allah. Ya Allah, ampunkan dosa ayah kami, dosa ibu kami, dosa seluruh ayah ibu dan juga datuk nenek kami, Ya Allah. Ampunkan dosa pasangan-pasangan kami, ampunkan dosa anak-anak keturunan kami, Ya Allah. Ampunkan dosa seluruh mukminin, mukminat, muslimin, muslimat, Ya Allah, Ya Arhamar Rahimin. Berkati mereka yang menjayakan majlis ilmu. Tanyalah Ustaz biar tahu, jangan keliru, sehingga sempurna program ini. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Amin amin rabbil alamin. Jazakallahu khairan katsiran Ustaz di atas bacaan doa dan juga perkongsian ilmu. Mudah-mudahan Allah SWT panjangkan usia Ustaz, kekal ke Ustaz dalam kesihatan untuk terus menyampaikan ilmu buat kami semua, insya-Allah. Terima kasih dan minta maaf jika ada salah dan silap, sama-sama dan kita, mohon Ustaz, diberi teguran, insya-Allah. Sama-sama kita, insya-Allah. Jadi sahabat sekalian, jangan lupa untuk saksikan rancangan Tanya Ustaz pada esok hari bersama dengan moderator kita Dai Anas dan juga ahli panel kita Al-Fadil Ustaz Yaqub Yusra yang akan membincangkan topik berkaitan dengan Gen Z, sahabat masjid. Jadi insya-Allah mudah-mudahan kita bertemu lagi. Saya Dai Luqman, mohon maaf sekiranya ada terkurang di mana-mana, terkasar tutur kata, tersilap tutur bicara. Mudah-mudahan kita bertemu lagi dalam episod rancangan Tanyalah Ustaz biar tahu jangan keliru. Akhir kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanyalah Ustaz biar tahu jangan keliru. Waalaikumsalam.